رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وفهما مستقيما وهداية للصواب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك اللهم إننا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا بفضلك يا رب العالمين وافتح علينا روح العارفين وحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا رب العالمين ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة وحسن الخلق وحسن الظن بك يا رب العالمين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين maka adalah Nabi sallallahu alaihi maka adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muhtaman akan rupanya atau dijadikan Allah ketika itu rupa neraka rupa syurga. Kalau Nabi tengok tu muhtamal boleh dipahami bahasanya rupa syurga atau Allah atau dijadikan Allah Taala ketika itu kerana Tuhan Maha Kuasa jadi ke syurga ketika Nabi tak masuk tu kerana adalah warid daripada cerita hadis neraka itu di bawah 7 petala bumi. Kemudian dia diangkatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas Sidratul Muntaha. Macam rambut apa neraka di patah bumi Nabi tahan Nabi masuk. Itu tepat jadi kemiskinan. Maka muhtamal boleh tanggung kata Allah tak jadikan rupa neraka atau jadikan Allah ketika itu so Nabi masuk batu sana balik. Ada. Habis kata maka menutup akan dia oleh awan, menutup akan Nabi sallallahu alaihi wasallam taklah naik sampai ke Sidratul Muntaha tadi, menutup akan dia oleh awan. Maka kemudian Jibril bila Nabi sampai pak situ sekali Jibril pak Nabi sampai situ di Muntaha sebaik saja sampai di Muntaha awan mari menutup Nabi. Karena Jibril tak boleh tengok kan. Ada Tuhan tutup tak boleh tengok, tak ada kira siapa. Itu dia. Maka terkemudian Jibril daripada Nabi sudah berhenti situlah. Nabi Jibril sudah berhenti ia Jibril dan memasukkan Jibril akan Nabi. Maknanya bila tutup awal Jibril kena biar Nabi masuk sore dia dah lah. Memasukkan ke dalam nur. Maka berkata ia baginya, berkata ia Jibril kepada Nabi Muhammad pada ketika itu tertutup Nabi dengan awan dan terasing Jibril ke dia pada Nabi tak boleh masuk. Maka Nabi berkata ia baginya, berkata ia Jibril bagi Nabi, anta wa rabbuk, engkau jua dan Tuhan engkau. Mana-mana duduk pun tidak apa pada Tuhan mana-mana saja. Ketika ini sama tak ada. Hanya engkau dengan Allah juga. Dulu ambo. Engkau Allah mana-mana pun. Engkau Tuhan bukan bertepat. Artinya engkau dan Tuhan engkau. Dan pada satu riwayat ni dia katakan bersabda Nabi akan Jibril, di sini kau meninggalkan tolan akan tolannya. Kita bercerai kedua kali di sini, nak berpisah meninggal tolan akan tolannya. Maka berkata Jibril, inilah tempatku. Jikalau lalu aku nasihat terbakar aku dengan nur.
Tak sakoya lah nur macam mana nak terbakar tu. Mana Jibril tahu tak lagi. Terbakar dia dengan nur jadi bala, jadi azab. Tak nak basah. Maka lalu Nabi boleh tanggung nur tu. Siapa dia yang meredakan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan Nabi kemuliaannya nur yang makhluk lain tak boleh masuk. Setara Jibril alaihissalam, nah, hamba yang amat perkasa dan kuat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala. Kita biasa dengar sejarah ni Jibril ni balik bombing di Qaryah Saddum, tempat azab kaum Nabi Lut. Jibril cokeh dengan sebelah sayap dia. Daripada bombing lapis yang 7 naik ke atas dengan sayap hujung naik. Mengikut pengertian dalam hadis sebut dalam tafsir Ibnu Katsir, cokeh dengan sayap sebelah sayap dia naik. Naik tinggi oleh atas ni. Naik sini ibu siapa? Ke mana dia pergi? Siapa dekat dengan langit pertama. Dekat sana mana? Kalau budak teriak di bawah ni, dengar dari atas. Kata setengah riwayat, dengar air kukuk. Setengah riwayat kata, angin nyalak sini dengar orang dari atas. Wah, naik tingginya bumi ni. Ni. Naik kat atas ni. Bila naik atas, naik dengan sayap, ujung sayap cuma. Tak usah tanya lah, sayap mau tengok bila. Dia royak gitu dah. Bila naik sudah siap, sama molek, balik, turun. Itu tafsir berkata ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan pihak atas safilaha, balik ke bawah. Setara tu Jibril kuat. Nah, tapi siapa di sini tak tertanggung Jibril nak melalui nur yang tidak ditentukan, tidak dikurniakan kepadanya. Hanya Nabi Muhammad dikurniakan oleh Allah Taala. Tu. Mana Jibril menjawab, jikalau lalu aku nasya terbakar aku dengan nur, maka lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan 70,000 hijab daripada nur. 70,000 tutupan hijab penghadang daripada nur hingga sampai kepada mustawa. Sampai mustawa ni kecik bahasa kita tempat tamu. Nama dia mustawa. Gapo ke mana tak sahoyalah tak ada. Mana sampai ke tempat baik yang dinamakan, yang diberitahu kepada kita oleh Nabi, kata dia sampai kepada mustawa. Tempat mustawa tempat mendengar sariful aqlam, bergaris qalam pena tulis di Lauh Mahfuz. Kena bunyi. Nah, sarif tu. Yakni qalam menyurat pada Lauh Mahfuz. Maka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana akan seorang laki-laki yang gaib ia di dalam nur aras. Cuba nampak gaib duduk dalam nur aras. Maka sebeda Nabi, siapa ini? Iakah malaikat? Maka tanyanya tiada. Iakah Nabi? Temo ni, nak lalu saat ni siapa dia malaikat kau? Tak, dia kata. Goyak Nabi. Maka katanya tiada. Nabi pun bukan. Maka sungguhnya ia seorang laki-laki. Adalah ia pada dunia ini gambaran. Ada goyak gambar dia Nabi tengok tu. Rupa sungguh tapi tu dia betul. Cara dia, tempat dia. Seorang laki-laki adalah ia pada dunia, lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikir. Zikir semua tak ada berhenti. Kita tak biasa tengoklah mana zikir, nampak orang pergi sebeh dak pergi bergerak mulut. Bahasa tawar. Jangan berasa itu. Dia satu kemuliaan yang dikurnia oleh Allah Taala. Mampu dia buat. Jangan tak ikut lah. Biarlah tu lah molek. Nah. Dia ada berzikir, dia ada wasbah. Mulut dah bergerak. Mulut bergerak dia dah baca la ilaha illallah atau salawat ke Nabi atau apa-apa surah, apa-apa ayat dia baca. Jangan apa nak buat, janganlah. Siapa yang mengkurniakan pada seorang dapat mampu dah berasa gerak mulut nak kata. Tak semuka lain.
Nak kata zikir, tengok kelebihan. Dah. Seorang laki-laki adalah ia pada dunia lidahnya itu basah daripada menyebutkan zikrillah dan hatinya bergantung dengan masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Hatinya dengan masjid. Ada. Hati tak lagi masuk waktu zuhur, dekat zuhur lagi masjid. Masjid mana-mana tak kira di mana dia ada. Sudah semaya siap. Dia ku apa ini yang ngari? Tanya dah boleh-boleh. Hati hidup gantung masjid semua. Dia bukan tak kerja. Dia bertugas cari kehidupan juga. Tapi sakut tay dia dengan masjid, tak ada anak semaya berjamaah setiap waktu, tidak lupa, tidak lalai. Maka dia bergantung dengan masjid. Nanti dah. Patamu lidah zikir sokmu. Hati bergantung dengan sebik udah nak buat ibadat. Tamu sekali sembahyang Jumaat di masjid 5 waktu. Dan tiada memaki akan dua ibu bapa nyo sekali-kali. Tak sepuk, tak apa, tak menyedihkan akan perasaan dua ibu bapa. Jangan berasa hina, jangan berasa lekeh. Bila kita naik pekat tinggi, dua ibu bapa kita bokok dah jalan, dedek tarik mata tak ada nak cara dia. Mu budak-budak itu tak apa, tak boleh nak tubik sikit apa dia. Ada sok mau tisu sapu. Bila kita jadi tinggi, kita jadi tijak, kita orang sanyuk, tak berani nak pegang kain tuala kecil nak sapu mulut mok. Nah, biji mata mok, dedek mata. Jangan. Itu arti maki tu. Bukan pang-pang dengan mulut semata. Nah. Bukan hatu hasbuk. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Cakap dengan keduanya perkataan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Menah diri sebagai kasihan belas. Mula kita katakan rabbighfir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rahmati kalian ya Allah dua ibu bapa saya. Bagaimana dia mendidik saya waktu kecil. Dan pada satu riwayat bahwasanya tak kala sampai Nabi pada tempat itu. Satu riwayat kejadian macam ni, maka hasillah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat hati. Apa panggil sunyi kesik lihat tidak? Maka mendengar ia akan suara seperti suara Abu Bakar ini Siddiq. Ini satu riwayat. Ibunya suara apa rapat dengan Nabi. Seperti suara Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berkata ia Nabi. Berkata ia suara tu. Bunyi serupa dengan suara Sayyidina Abu Bakar. Berhati ya Muhammad. Maka bahwasanya Tuhan lagi semayang. Ini bayar ni. Maka heran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mendului Sayyidina Abu Bakar kepada demikian makam ini, dan daripada semayang Tuhan, Nabi tak erti semayang Tuhan ni. Maka aku bertanya, Nabi tanya, jaga molek tu, faham molek ni, lama dua goyak pakai sekat tu. Maka aku bertanya tak kala munajat akan demikian itu. Kata semayang Tuhan. Tanya tak kala Nabi munajat akan Allah Ta'ala. Maka firmannya tak kala adalah Abu Bakar itu tolan kamu, dan jinak dengan dia aku jadikan suatu malaikat yang menyerupai ia dengan rupa suara Abu Bakar Siddiq, supaya hilang daripada kemuliaan hati. Dan adapun sembahyang itu iaitu kataku innallaha, faham molek semaya ni, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawat Allah dan malaikat ke atas Nabi. Maka ulama sudah tafsir ambil pada Nabi. Selawat Tuhan memberi rahmat. Kita mengaji banyak kali dah lalu. Selawat malaikat minta
apa minta keampunan, minta Allah Taala curahkan rahmat kepada Nabi. Nah, kalau itu kita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Tuhan perintah pada sekalian orang yang beriman, so selawat kat atas Nabi, minta rahmat, minta Tuhan curahkan rahmat kat atas Nabi. Dan minta kesejahteraan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semaya Tuhan. Tajam apa dia salun tu semaya. Maka semaya kepada Allah memberi rahmat. Fa inna salata min Allah war rahmah. Mencurahkan rahmat. Habis kata jangan panggil lagi dah tu. Kemudian maka diangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Hadratul Quds, tempat yang dinamakan Hadratul Quds. Satu tempat tu untuk Nabi je, orang lain tak boleh pergi. Nabi seorang. Maka melihat ia Nabi waktu duduk di Hadratul Quds akan Tuhannya subhanahu wa ta'ala dengan barang yang patut layak dengan kebesaran dan dengan mukhalafah, nyalahi Allah Ta'ala dengan sebarang baru dan dengan tiada berkaifiat. Tidak ada kaifiat atau cara barat tu balan tak ada. Nabi tengok semata-mata Allah Ta'ala zat yang laisa kamitslihi syai'. Itu tidak kaifiat. Nabi tengok dengan mata kepala, kuwah, kemampuan yang dijadikan Allah Ta'ala pada keduanya, maka tiada jatuh bagi seorang daripada segala nabi dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mati itu yang lain daripada Nabi Muhammad. Maka ia pun lalu sujud. Ia pun Nabi lalu sujud kepada hadrat Allah ketika Nabi duduk di Hadratul Quds. Kata setengah orang surah, pasal apa dikatakan Hadratul Quds itu? Karena Nabi duduk situ, Nabi melihat. Tak ada kaifiat, tak tahu kiri kanan belakang dapat atas bawah, tak tahu, tapi melihat Allah Ta'ala waktu Nabi duduk situ. Allah Ta'ala bila kaifiatin, tak ada pihak tu, tak ada pihak ni. Walan hisarin, tidak terhingga gitu hingga gini. Tak. Itu orang panggil. Maka Nabi orang panggil duduk tempat Hadratul Quds, kehadiran tempat yang maha suci, maha sejahtera, daripada kekurangan, daripada menyumpur dengan yang baru, daripada segala-galanya. Tempat Nabi duduk, Nabi melihat Tuhan bila kaifiat. Maka Nabi duduk di situ tempat tu. Nabi sapa kau situ. Orang lain tak ada dia sapa. Tuhan tak ada tempat. Tak ada tempat, tak tahu. Nak goyak tak boleh. Pokoknya Nabi tengok, dikhususkan kepada Nabi Muhammad seorang jua dapat melihat akan Allah Ta'ala di atas dunia belum wafat. Nabi Rasul mana tak boleh, tak ada benda. Ada pun di akhirat nanti, bagaimana kita maklum di dalam ayat Quran dan hadis, waktu segala hambanya yang menduk oleh syurga, bila Allah Ta'ala tajalli, biar hamba dapat melihat Allah Ta'ala, maka dapat melihatlah oleh segala mukminin ketika dia duduk dalam syurga akan Allah Ta'ala yang tidak ada kaifiat dan tidak ada pihak dan tidak ada bagai tak ada. Melihat akan zat yang menyalahi dengan yang baru, walam yakul lahu kufuwan ahad, zat yang laisa kamitslihi syai'. Itu dah. Yang daripada Nabi Muhammad, maka ia pun lalu sujud kepada hadrat Allah waktu duduk situ dan sembah. Maka firman lama mana tak tahu, maka firmannya subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, maka sembahnya labbaika amma junyutita akan dikau ya Allah. Maka firmannya, angkatkan kepalamu dan pohonkan barang yang engkau kehendak aku berikan.
Maka angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepalanya, maka bersembuh Nabi dengan katanya, ya Rabbi. Rayu ni. Nah, tapi kata alu dulu. Ya Rabbi, qad ittakhadta Ibrahim khalila. Nah. Qad ittakhadta Ibrahim khalila. Wa a'taitahu mulkan azima. Nah, bahwasanya hai Tuhanku, engkau jadikan Ibrahim akan khalil, kekasih engkau, dan engkau beri akan dia kerajaan yang amat besar. Lepas pada Namrud ditupas, dibinasa waktu semua, pemerintah hidup Nabi Ibrahim. Wih, raja besar. Tapi dia tak macam orang gitu. Mulkan azimah. Habis kata tu, wa kallamta Musa taklima. Rasul minta dia royak itu. Engkau berkata-kata akan Musa, akan berapa perkataan yang Musa dapat memahami daripada kalam qadim engkau, daripada kata engkau. Maka Musa telah mengibaratkan akan kata engkau yang dia dengar, yang dia faham kepada umatnya. Wa a'taita Daud mulkan azima, engkau beri kepada Nabi Daud akan kerajaan yang maha agung. Secara mana? Bukit awibi ma'ahu, bukit dapat berzikir, dapat benah diri sedang Daud. Tuhan berkata, ya jibalu awibi ma'ahu. Nah, bukit, kembalilah kamu serta Nabi Daud pada Allah. Wa tayr, dan burung-burung semua. Wa alanna lahul hadid, dan kami lemutkan untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi Daud alaihissalam akan besi. Pelembut bakar api, kau pergi dengan tangi, kau tak tahu. Nah, pelembut semua tu cik tangi ke dah. Apa kita buat kepung mulung nak bekok macam mana, nak nipis macam mana, berarti jana dah. Alanna lahul hadid. Engkau berikan Daud kerajaan yang amat besar, dan akan lembutkan baginya besi, dan akan mudahkan baginya segala bukit. Nah, bukit semua mudah mana nak, kalau nak buat umur, nak buat apa boleh, kau boleh apa seni. Wa a'taita ya Rabbi, duk bilih orang Nabi, dan engkau beri ya wa a'taita ya Rabbi Sulaiman mulkan azima, wa sakharta lahul jinna wal insa wasyayatin ya'maluna lahu ma yasha'u. Wa sakharta lahur riyaha wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan engkau berikan hai Tuhanku akan Sulaiman kerajaan yang amat besar, dan engkau mudahkan bagi Sulaiman akan jin. Nak suruh jin buat apa suruh ya, selalu dah. Dan manusia dan syaitan. Tengok sebelah kan. Wa minasyayatini may yawsulahu wa ya'maluna amalan duna zalik. Suruh syaitan apa nyelai tu ambil beli patak laut. Yawsuna lahu. Ya, perintah Nabi Sulaiman. Dan suruh buat pekerjaan yang lain. Ya'maluna lahu ma yasha wa sakharta lahu riyah. Engkau mudahkan bagi Sulaiman akan angin hidup nyata. Dari mana ni? Dari kelompok. Angin buat pun tak apa. Bawa diri dia. Betul mana wallahu alam lah. Tapi dia angin. Dan engkau mudahkan bagi apa? Baginya angin, dan engkau beri akan dia kerajaan kepada Nabi Sulaiman ni menjadi kerajaan yang tiada patut bagi seorang lepas ada remeh, tak ada dah kena kerajaan besar tu. Maknanya dalam gulungnya Nabi yang Rasul yang seking tapi dia seking, tapi dakwah orang ramai seperti jugalah. Ini kaya. Jadi raja. Wa 'allamta Isa at-Taurat wal Injil, dan aku beri pandai ya Rabbi akan Isa at-Taurat wal Injil,
wa ja'altahu yubri'ul atmah wal abrasa wa yuhyil mauta bi iznika. Wa a'adtahu wa ummuhu minasyaitanir rajim falam yakun lisyaitani alaihima sabila. Dan engkau ajarkan akan, hai Tuhanku, akan Isa itu Taurat dan Isa akan Injil, dan engkau jadikan akan Isa menghilangkan buta, orang buta. Mengikut oleh tafsir, beranak tu baik tak ada bakat bekas mata, buta sungguh, tak ada bekas nampak kening ke apa sama. Maka Nabi Isa berdoa jadi comel, hidung macam nampak mata, nampak apa, ngam kening dengan apa juga. Kata setengah riwayat lain itu dalam tafsir. Kau ajarkan hai Tuhan akan Isa Taurat dan Injil, dan kau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopok. Sopok ni nyakit putih bala. Nyakit bala dia berdoa hilang, dan menghidupkan yang sudah mati. Orang sudah mati. Dengan izin engkau, izin Allah, dan aku pelerakan dia, aku jaga, aku pelera akan Isa dan ibunya daripada syaitanir rajim. Syaitan nak diputar oleh rasa, maka tiada bagi syaitan atas keduanya, ibu Isa dan Isa sendiri, Maryam dan Isa, jalan. Maka firman Allah Ta'ala habis sekatu, qad ittakhadtuka habiban. Nabi jawab kepada Nabi Muhammad, dia goyak orang. Sungguhnya aku jadi akan dikau, atta ittakhadtuka habiban wa arsaltuka lin-nasi kafatan basyiran wa nadhira. Itu engkau. Sungguhnya aku jadikan akan dikau kekasih, dan kusuruh kujadikan dikau rasul bagi segala manusia sekaliannya. Tema tu aku pulai situ-situ jadi ndak engkau ni semua. Engkau jadi rasul, royak khabar gembira dan royak khabar yang menakutkan. Bukan engkau jadi raja di besar, tak ada. Itu dia ya. Wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizraka. Bukhari mulai tu. Wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka zikraka. Dan aku luaskan bagimu dada kamu, tak disepik, mari tak terkepik perkara, cara kecek, cara apa, cara bertengah, cerah tak mau, tak jadi apa, tak jadi apa, dah sesak dada, nak kecek tak nampak dah Nabi cerah tu terang. Dan aku buangkan daripadamu dosa kamu. Apa perkara hambuk dalam hatimu tak jadi dah. Segala sebab-sebab apa kau tu dibersihkan diri kamu daripada segala yang kotor. Dan aku angkatkan bagi kamu sebutan. Sabar. Apa kemat? Sebut Nabi dalam syurga pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altu ummataka, ini kelebihan yang Allah Taala kurniakan akan Nabi Muhammad. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat lin-nas wa ja'altu ummataka wasatan, dan aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia. Semua umat kau lah yang lebih baik sekali, dan aku jadikan umat kamu itu yang pertengahan. Wa ja'altu ummataka humul awwaluna wal akhirun wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun wala salatun hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Tengok sedap tu. Dan aku jadikan umat kamu itu mereka yang permulaan dan kesudahan. Permulaan di akhirat umat Nabi Muhammad dulu. Hidup dunia ni umat Nabi Muhammad yang kemudian sekali. Dan aku jadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan. Tidak melalui bagi mereka itu kejahatan dan semayang hingga naik saksi mereka itu bahawa engkau hamba aku.
dalam tiap semaya apa jua umatmu ni, aku jadikan mereka itu menyebut akan dikau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah tiap-tiap kali semaya, jadi syarat. Jadi rukun bagi sah sembahyang. Bahasanya engkau hamba-Ku dan pesuruhku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan semayang hingga naik saksi mereka itu bahwasanya engkau hamba-Ku dan pesuruhku. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum fi qulubihim. Dan kujadikan daripada umat kamu bibar apok puak. Aqwaman bukan kuat tu puak. Bibar apa kaum puak. Hati mereka itu pengajaran di dalam hati mereka itu. Hati mengetek itu pengajaran di dalam hati mereka itu. Pagi pandang mikir tak sesak. Pengajaran baiklah hati mereka itu. Wa ja'antu ka awwalan nabiyina khalqan wa akhiruhum ba'san. Dan aku jadi akan dikau awal nabi di segi kejadian ciptaan dan akhir nabi di segi bangkitan. Akhir nabi akhir zaman. Wa ja'altuka awwalu man yaqdi lahu yaumal qiyamah. Aku jadi akan dikau awam mereka yang yaqdi yang hukumnya pada kiamat. Awam mereka itu yang dihukum yuqda. Awwalu man yuqda lahu yaumal qiyamah. Yang dihukumkan pada hari kiamat. Wa a'taituka sab'an minal masani lam u'tiha nabiyyan qablak. Dan aku beri akan dikau akan 7 ayat yang diulang-ulangi akan dia dalam sembahyang, iaitu Fatihah. Tiada aku beri akan dia akan satu nabi yang dulu-dulu daripada kamu. Menomolek doa Fatihah. Dia mau baca boleh 40 kali sehari lain pada sembahyang. Boleh ke tak balik 40? Apa nama ni? Kacingkai tahu mana boleh baca banyak ya. Les maya baca lopak-lopak juga. Baca banyak lah. Hak nombor 1 buat tahu ke Nabi Muhammad. Maknanya ku pada umat lain tak ada. Umat lain tak ada baca lah. Jangan baca nak ni. Benda yang amat penting yang kurnia oleh Allah Ta'ala. Lain pada dalam semaya, baca dia suku dah. Allah. Tempat duduk sedap gini mu nak baca tak boleh. Tak ada kapap sekarang dalam musnah baca. Nak kata tak ada masa tak boleh percaya ni. Ada masa tapi kecuaian pihak kita. Maka kita pakat beringat, pakat baca lah Fatihah ni biar banyak. Mu jenera pula dah kata jangan jenera. Gak. Baik ni. Bangun pula orang kata tarik lingo tu pasal ngatuk with the same tu baik. Tak masuk kalau jenera dia tak masuk. Katuk mulut, kata katuk. Jangan jenera, jangan malu. Pasal dia kita orang muda pasal dia. Kita sekali buat. Gonya-gonya kepala. Tak ada bahasa, tak pang-pang sekat tekuk lemah jenera, goyak siapa? Lama dah ngepek semua bukan ngepek goyak janji ni. Dia. Habis iaitu Fatihah nombor 1 dah baca banyaklah. Amanah anjur dia tempat-tempat lain ada semua tempat banyak baca banyak 41 dan sebagainya. Tapi Fatihah ini ngikut dalam ini Tuhan tidak kurnia malaikat kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad, dan dia pula disuruh ulang-ulang di dalam semaya. Mafhumnya lain semaya pun amat ditutup kita membanyakkan baca Fatihah. Itu dia. Kelebihan banyak benar tapi tak apa rajin. Kena lawan kan. Nak rajin sendiri tak nak jadi ni. Besi ni buat pisah nak taja kena asah.
Walau tepo siap dah bagi betul risau pun. Tu pare menasok. Nah, daripada apa? Fatihah tiada aku beri akan Fatihah akan satu nabi yang dulu daripada kamu. Wa a'taituka khawatima suratul Baqarah. Min kanzin tahtal arsy. Nah. Ya tak? Dan aku beri kepada engkau, aku berikan di kau kesudahan surah Al-Baqarah. Mana dia? Amanar rasulu bima unzila ilaika. Aduh, tu khawatim surah Al-Baqarah. Minta dia. Khawatim surah Al-Baqarah ni ambil di mana pak catat dia taruh. Kalau saya jadikan ambil tempat simpan dalam daripada pemberaan di bawah arasy. Tiada kuberikan dia seorang nabi dulu-dulu daripada kamu. Am rasulul ma unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Mudah je baca. Amat kelebihan yang amat besar. Baca ayat tu pula gapo dah tu? Akhir dia, Rabbana la tu'akhidna. Hei Tuhan kami, jangan ambil salah hamba. In nasina kalau amat lupa, au akhtana kalau amat salah sekalipun. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lupa dengan salah. Minta Tuhan jangan ambil salah. Tuhan suruh kita baca, suruh kita mahu macam tu. Maknanya bui sangatlah. Kalau dia ada kebun, dia ni masuk. Mau makan apa? Mula tu gapo ada. Senang dia ni makan. Ni dia suruh baca. Tepat pembedaraan surah tahtal arsy. Pembedaraan. Amanar rasul. Nak panjang sikit lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ambil itu panjang sikit. Kawati masuratul Baqarah. Tiada aku beri akan dia seorang nabi dulu daripada kamu. Wa a'taituka samaniyata ashumil Islam wal hijrah was sadaqah. Samaniyata ashum al Islam wal hijrah was sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wa ja'altuka fatihan wa khataman wa a'taituka liwa alhamdi. Fa Adam wa man dunahu tahta liwa'aka, dan aku beri akan dikau 8 kelebihan sama itu asum, yaitu Islam dan hijrah, sedekah, menyuruh dengan ma'ruf, mencegah munkar. Dan aku jadikan dikau permulaan dan kesudahan yang bukan awalan wa akhirat. Khatamun nabiyyin, dan aku beri akan dikau panji-panji kepujian. Habis kata sampai kau. Maka Adam alaihissalam dan lainnya di bawah panji-panji engkau di akhirat esok. Wa inni yauma khalaqtus samawati wal arda qad faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan. Ingat molek. Sungguhnya aku, dan daripada mencipta aku pada hari cipta aku akan segala langit dan bumi. Qad faradtu, sungguhnya telah aku menetapkan ke atas engkau dan atas umat engkau. Fardulah 50 salatan, 50 semaya untuk engkau dan umat engkau. Faqum biha anta wa ummatuka, tunai olehmu dengan dia engkau sendiri dan umat engkau. Dan bahwasanya aku pada hari aku jadikan 70 langit dan bumi
Sungguhnya telah aku fardukan atas kamu dan atas umat kamu 50 sembahyang, maka dirikan akan dia oleh kamu dan umat kamu. Kemudian mata kata kala selesailah daripada munajat, tengok sekat tu ya. Banyak siapa fardu sembahyang, goyak kata selesailah pada munajat. Mana tak ada lepas pada tu. Kembali ia hingga terbuka lah. Munajat Nabi akhir sekali Allah Ta'ala memberi keterangan. Dia beri kepada umat Nabi Muhammad, dan Muhammad tak lama dah. Nah, hari itu menyata pada Nabi. Ketika Nabi duduk di tempat tadi Abdul Quds, saya kata 50 semaya habis cerita tu. Lepas pada tu kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat. Maknanya munajat Nabi dekat tu ya. Bila terima sembahyang habis dah. Akan Tuhannya kembali ia hingga terbuka awan. Kau pula duduk dah. Terbuka awan tadi, penutup tadi. Gelap tadi. Gelap kan awan. Tak tahulah gelap tak gelap tak tahu. Hingga terbukalah awan yang dulu yang dinamakan dia akan awan itu raf hijau. Raf hijau. Gapo raf tak suka hijau banyak. Kalau kejek kampung ni macam-macam raf ni. Kalau kereta raf agak ya tu. Raf. Kalau kereta kejek kampung. Kalau rumah benda-benda ya. Tapi ni raf wallahu alam. Biasa dengar kejek kampung kejek ida. Dia tengok kereta kepek. Awak raf kereta mu kepek ha. Anu ayat masuk kejek kampung raf. Tapi ni bukan itu. Nah, apa dia wallahu alam. Kalau yang Nabi melihat seorang duduk situ, Nabi seorang menyatakan dia tu daripada raf waktu duduk situ. Yang dinamakan dia raf hijau, dan yang hijab nur. Nah, daripada penutupan daripada nur tadi itu telah mengambil bila Nabi buka siap tubik pada situ, telah mengambil Jibril akan tangannya turun. Waktu orang Nabi suklah boleh semaya buka hijab, Jibril ke tangan Nabi. Nah, turun hingga datang ia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tiada berkata baginya suatu. Kemudian maka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia menolong kami. Maka katanya, apa perbuat akan kamu oleh Tuhan kamu ya Muhammad? Nabi Musa tanya. Dan apa yang difardukan kamu dan umat kamu? Maka sebeda Nabi. Anu kunci dalam tu dalam kotak. Tu. Bawa sini. Sikit dah. Sikit dah sama putih. Tak ada habis juga. Dan umat kamu. Maka sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memperdukan Allah Taala akan daku dan akan umatku 50 sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam. Maka berkata Nabi Musa, kembali engkau ya Muhammad kepada Tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu. Maka bahwasanya umat kamu itu tiada kuasa demikian itu. Wallahu a'lam. Jadilah nak bismillah. Nah, mula pula. Kali lagi malam esok, malam Ahad. Nak berapa kau? Malam Senin lah, malam Senin kali lagi insya-Allah hotel. Malam Selasa kena pergi Jarawat. Ada malam Senin insya-Allah. Allahumma fa'na bima Rabbana